Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نور بالكتاب بصري وأطلق بلساني واشرح بصدري واستعمل به جسدي بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, kita rafa'kan kesyukuran dan terima kasih kita Allah Ta'ala dapat kita sambung. Ni tak akhir lah ni, sebelum bulan Ramadan. Kita sambung balik bulan 5 nanti, awal bulan 5. Lambat ke? Jadi kita kena habiskan, tak panjang pun, pendek je. Berkaitan, kita sedang membahaskan berkaitan dengan cucu Nabi. Dua orang cucu Nabi. Ya, fasal yang ketiga, manaqib, dua penghulu bagi sekalian orang muda-mudi ahli syurga, iaitu Sayyidina Al-Hasan dan Sayyidina Al-Husain. Yang mana Sayyidina Al-Hasan kita dah bincang separuh dah habis separuh. Iaitu Sayyidina Al-Hasan ni adalah cucu Nabi yang sulung lah kita katakan, yang sulung, namanya Hasan. Dia dilahirkan di Madinah bulan Ramadan tahun ketiga hijrah. Bulan Ramadan tahun ketiga hijrah, maksudnya setelah hijrah lah, bulan Ramadan itu dia dilahirkan. Kemudian Nabi buat untuk dia aqiqah dengan 2 ekor kibas. Nabi aqiqahkan dia 2 ekor kibas. Kemudian pada hari yang ke-7, kemudian Nabi bagi peha kanan tadi, bagi peha kanan kibas tadi kepada bidan, orang yang menyambut anak cucu dia tu. Kemudian dicukurkan kepala dan dia ambil rambut tadi tu, ditimbang. Kemudian lepas ditimbang, berat dia tu nilaikan dengan perak. Kemudian sedekah pada fakir miskin. Kalau 1 gram lah perak waktu tu. Kalau 2 gram, dia 1-2 gram je. Tak banyak pun, tak berat pun, 1-2 gram rambut tu. Itu Nabi buat. Maka kita kena buat gini jugalah. Kita kena tiru cara yang sama, iaitu kita pada hari yang ke-7, kalau dapat anak ke cucu kan, pada hari yang ke-7 buat akikah. Kemudian cukur rambut, bagi licin, timbang. Kemudian berapa nilai dia, 1 gram ke 2 gram, tanyalah orang yang boleh check, Google pun boleh. Berapa ringgit lah kot 1 gram perak. Kalau kita mampu emas, lagi bagus. Tapi 1 gram emas 300 tak, mahal sangat lah. Tapi boleh lah kalau ada mampu. Kalau tidak pun perak. Itu yang Nabi buat dan kita kena buat. Nabi buat dekat Sayyidina Hasan. Kemudian Nabi kata inilah penghulu di syurga nanti. Kemudian Sayyidina Hasan ni dia jadi khalifah sekejap jadi khalifah. Kemudian berlaku sedikit ketegangan dengan Sayyidina Muawiyah. Maka dia pun macam letak jawatan lah. Muawiyah jadi khalifah seterusnya. Itu yang kita bahas lepas lah. Itu yang lepas.
2 minggu lepas tak? 2 minggu lepas. Jadi kita nak sambung sikit lagi cerita dia, lepas tu masuk cerita Sayyidina Husain sikit lagi, lepas tu habis kita bab cucu Nabi ni. Sebab kalau nak kita berhenti tengah-tengah jalan ni, nak sambung mula 5 nanti, Allah lama. Jadi kita habiskan dulu. Jadi kita sambunglah, sambung. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kata pengarang, dan adalah pada suatu hari keluar Sayyidina Abu Bakar. Ada satu kisah, pada satu hari keluar Sayyidina Abu Bakar daripada sembahyang, keluar masjid lah. Keluar masjid lepas habis sembahyang, dan Sayyidina Ali sertanya. Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Ali keluar daripada masjid sebab baru sudah sembahyang. Maka lalu keduanya lalu depan kedua orang tadi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Ali tadi, dengan Sayyidina Al-Hasan. Sayyidina Hasan lari lalu. Dia salah budak-budak. Okey. Dia duduk di luar masjid tu. Hal keadaannya bermain-main serta budak-budak. Duduk main dengan budak-budak di luar masjid. Masa tu ayah dia Sayyidina Ali nak balik, dan ada juga Sayyidina Abu Bakar sekali lah nak balik lepas sembahyang. Maka pikulkan dia oleh Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tengok ada Hasan kat situ, Sayyidina Hasan, dia pikul, dia angkat di atas tengkuknya. Dipikulkan dia oleh Sayyidina Abu Bakar di atas tengkuknya. Dia pikul, dia letak atas ni. Pikul, gurau kan? Gurau. Dan berkatalah Sayyidina Abu Bakar, ini menyerupai dengan Nabi, tiada dengan Ali. Kalau bahasa sekarang ni, ini anak atuk dia ni bukan anak ayah dia. Kalau bahasa sekarang gitu. Ini sama dengan Nabi, tak sama pun langsung dengan Ali. Ali tu ayah dia. Seolah-olah gitulah, macam gurau. Kerana Sayyidina Hasan memang sama dengan Nabi dari sudut, daripada pusat ke atas sama dengan Hasan, daripada pusat ke bawah sama dengan Husain. Bukan sama sebiji, tapi hampir-hampir sama. Jadi kalau daripada atas ni, daripada pusat ke atas, kepala ni sampai ke pusat, nak nampak macam Nabi lah, kau tengok sekali lalu. Gitulah. Dan Sayyidina Abu Bakar pun perasan benda tu, dan Sayyidina Abu Bakar pun kata, ini anak Nabi ni, bukan anak Ali. Macam itulah. Ini serupa dengan Nabi ni, tak serupa dengan Ali, dengan ayah dia sendiri. Dan Sayyidina Ali tertawa-tawa, ia tergelak lah, gurau dengan budak tu. Memang Sayyidina Hasan memang sama dengan Nabi. Dan adalah sifatnya, macam mana Sayyidina Hasan ni? Sifatnya bahawasanya sederhana aja. Tak tinggi sangat, tak rendah sangat, tak gemuk sangat, tak kurus sangat. Dia sederhana. Tubuhnya putih bercampur merah, warnanya sama macam Nabi lah, putih merah. Nak kata putih, tak putih, nak kata merah, putih gitu. Putih kemerah-merahan. Itulah Nabi. Begitu juga Sayyidina Hasan. Jenjang lehernya, jinjang kan, dalam kitab ni jenjang. Jinjang, leher tu jinjang sikit, panjang sikit lah. Jinjang lah kita panggil kan. Terturun 2 pipinya. Macam mana terturun 2 pipi? Macam ni, ke bawah sikit lah. Macam Nabi juga. Daripada seelok-elok manusia mukanya. Kalau waktu tu paling elok sekali, dah nak sama dengan Nabi paling elok, maka Hasan pun paling elok jugalah. Dan badan pun elok, badannya tu. Badannya elok, sama macam Nabi. Luas 2 matanya. Mata apa dia panggil? Mata yang luar gitu kan. Comel tu lah kan, mata luar kan. Dan bersangkutan hitam, anak mata yang hitam daripada keduanya. Macam ni. Mata hitam dia hitam sungguh. Bukan hitam semua. Mata hitam tu hitam sungguh. Kedua-duanya. Okay, itulah rupa Sayyidina Hasan yang mirip sangat dengan Nabi. Habis cerita secara ringkas je ni. Okay. Dan berkahwin ia di dalam masa hidup bapanya dengan 700 perempuan. Ya Allah, saya tak tahu nak cakap apa. Sayyidina Hasan berkahwin ia di dalam hidup bapanya. Maknanya ketika bapanya hidup, Sayyidina Ali masih lagi hidup, Sayyidina Hasan kahwin dengan 700 perempuan.
Bukan 700 sekaligus. Tapi kalau tak sekaligus pun ramai tau. Kan saya tengok riwayat-riwayat lain, ada yang kata 100, ada yang kata 200, ada yang kata 300, tapi ratus-ratus aja. Khilaf ulama. Dalam kitab kita paling banyak selama saya jumpa, paling banyak riwayat kisah hidup Nabi, saya jumpa yang paling banyak kitab ni lah. Badrut Tamam 700. Kitab-kitab lain kan 300 orang, 200, 100, ada satu tu 80. Tapi kalau 80 pun ramai kahwin. Bukan sekaligus cerai. Kahwin, lepas tu bercerai, lepas tu kahwin lagi, dengan yang lain pula begitu. Macam mana kita nak kata? Yang pertama, dia tu cucu Nabi. Cucu Nabi memang orang nak buat menantu. Tak sama dengan cucu apa? Cucu orang besar-besar pun tak, bukan cucu lah. Maksudnya, yelah, cucu orang besar-besar pun kita lah cuba bayang cucu orang besar-besar kan. Perdana Menteri punya cucu nak kahwin. anak kita kahwinkan dengan cucu Perdana Menteri. Cucu tak kisahlah, sultan. Dia kan ada dia punya. Jadi bila dia itu baru orang yang pangkat besar dalam masyarakat kita. Ini Nabi, cucu Nabi. Malah rupa dia tu pun mirip sangat dengan Nabi. Lain macam. Dia punya orang gila kan, dia tu lain macam. Orang menggilakan dia. Jadi semua nak buat menantu. Dan semua perempuan nak jadi isteri. Walaupun sekejap. Kita tak boleh bayang macam mana sampai 700. Tak apalah, sekejap pun tak apa. Janji kahwin aja. Macam tu kot. Sebab dapat, cuba bayangkan, dapat pangkat dapat pangkat apa dia panggil? Kalau tu datuk bukan menantu apa? Kalau cucu kahwin, kalau anak dia kahwin dia panggil menantu. Kalau cucu dia menantu cucu. Menantu cucu hantam je lah. Bila cucu menantu. Cucu menantu ke menantu cucu? Cucu menantu. Tak kisah mana satu lah. Cuba bayangkan. Cucu menantu Nabi. Oi, lain macam dia punya tu. Nak sekejap pun tak apa. Macam tu seolah-olah gitu. Itu yang jadi sampai 700 orang. Banyak 700 orang ni. Kita tak boleh bayang. Oh, berebut-rebut. Kahwin aku lah, kahwin aku. Aku nak jadikan engkau ni menantu aku. Kahwin lah, kahwin. Kahwin 4. 4 je boleh, mana boleh lebih. Lepas pada tu cerai. Tak boleh, kita tak boleh nak bayang macam mana keadaan. Tapi dalam kitab Badrut Tamam ni menulis dan berkahwin ia di dalam masa hidup bapanya. Maksudnya ketika bapanya hidup lagi dengan 700 perempuan. Maka menyuruh bapanya dengan munadah. Ni bahasa Arab ni sebenarnya, di Melayu kan, munadah. Iza nudiya lis-salah, nudiya, nada pun dah jadi bahasa Melayu. Nada kan asalnya nada ni macam seruan tu nada. Kan dalam surah apa tu, iza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Surah Al-Jumu'ah tu kan. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang beriman, idza nudiya lis-salah, bila diseru untuk sembahyang. Last kali jadi orang Melayu panggil nada. Yang nada murni, macam ada kumpulan nasyid dulu kan. Nada murni tu. Nada ni maksud seru lah. Maka menyuruh bapanya dengan dimunadakan. Maksudnya bapanya pun menyeru kat orang ramai. Macam kalau orang nak kahwin dengan anak dia pun dia bagi tahu macam ni. Dia seru macam ni. Dia seru macam mana? Pada manusia, pada orang ramai. Jangan kamu kahwinkan Hasan. Kau nak kahwinkan dengan Hasan, janganlah. Bapak dia sendiri kata, Sayyidina Ali, jangan kamu kahwinkan Hasan, jangan kamu kahwin dengan Hasan. Maka bahawasanya ia seorang yang bersangatan mentolakkan isteri. Dia selalu bercerai. Bukan bercerai bergaduh, bukan. Kita je nak cerai bergaduh. Dulu tak. Dia bukan. Dah nak macam mana? Orang ni nak kahwin juga. Aku dah 4 dah. Aku tak rasa cerai seorang. Kahwin seorang lagi. Jadi 4 balik.
Lepas tu ada orang nak tolonglah kahwin dengan aku ataupun jadilah menantu aku, sekejap pun tak apa. Macam mana nak buat? Gitu lah. Last kali 700 orang. Yang paling sikit saya jumpa 80. Pun banyak juga kalau 80 pun. Kan? Ya. Cucu Nabi. Maka tiada, okey, habis kat situ. Dan setengah daripada waraknya, walaupun gitu warak macam mana? Waraknya dan zuhudnya Hasan ni, bahawasanya pergi haji ia daripada Madinah 25 kali pergi haji, berjalan atas dua kakinya. Berapa jauh Saya kan naik bas itu 4 jam ke berapa 4 jam, 5 jam. Kalau naik kereta api laju tu, siapa biasa naik kereta api laju? Sejam lebih yang mahal dekat 200 rial tu. Kalau naik bas 5 jam tak silap, dalam 400-500 km, lebih kurang lah. Jalan kaki, hebat. Bukan sekali, 3 kali, bukan 25 kali. Bila sebut pergi balik sebab nak pergi haji ni, bukan nak pergi haji, nak pergi ke Mekah. Jadi berjalan kaki, tawaduknya. Dan jalan tu tak tahulah berapa lama perjalanan jalan kaki tu. Di atas dua kakinya. Masih bila dia kahwin sampai banyak-banyak? Wallahu alam. Saya baca kitab aja. Saya tak tahu macam mana. Kita kena buat kajian sendiri lah. Kita ambil kitab-kitab yang lain, kaji tengok kitab-kitab tebal lah kan. Kitab kita nipis je. Taklah tu sangat. Masa bila kahwin sampai 700 kali. Tapi pergi pula sampai 25 kali. Pergi ke Mekah jalan kaki. Masa bila? Kita rasa tak sempat. Orang dulu mungkin berkat masa dia. Wallahu alam. Ya? Dan keluar ia daripada sekalian hartanya 2 kali. Dia pernah keluar pergi haji juga dengan hartanya. Maksudnya dengan unta ke, dengan kuda ke, 2 kali. 2 kali je. Dan membahagi ia akan jalan Allah Ta'ala pada hartanya 3 kali. Dia pernah infak harta dia semua dekat infak fi sabilillah. Semua harta dia bagi, semua 3 kali seumur hidup dia. Bagi habis, cari duit balik, dapat balik, bagi habis, sampai 3 kali seumur hidup dia. Dan daripada Abi Al-Abbas Al-Mursi qaddasallahu sirrahu, bahawasanya awal kutub mutlaqan itu Sayyidina Al-Hasan. Kata Abi Al-Abbas Al-Mursi, dia kata kutub mutlaqan, wali kutub, ketua para wali yang mutlak. Maksudnya yang dialah ketua dan tak ada pertikaian. Dialah yang pertama sekali, iaitu ketua para wali adalah Sayyidina Hasan. Wali kutub dia panggil Sayyidina Hasan. Dan adalah wafatnya, meninggal pula secara ringkas je. Dan adalah wafatnya dengan sebab racun pada pihak Yazid. Jadi kena mengaji kitab lain. Pihak Yazid ni anak Muawiyah, Islam juga. Kenapa pula dia pergi racun cucu Nabi ni? Ni kena bab lain. Berlaku peperangan Siffin di antara Sayyidatina Aisyah dengan Muawiyah. Dua-dua, seorang tu isteri Nabi, seorang lagi tu sahabat Nabi yang Nabi jamin syurga. Jadi dia kena kitab lain. Dia tak boleh baca gini, nanti dia pelak jadi bunyi. Macam mana gaduh sama-sama dia pula ni? Perang Jamal dia panggil, Siffin. Dan anak Yazid ni, anak pada Muawiyah ni, Yazid ni, dan adalah wafatnya dengan sebab racun daripada pihak Yazid. Maksudnya penyokong Yazid bagi racun dekat Sayyidina Hasan. Banyaklah ceritanya, panjang ceritanya. Secara ringkas gitu je lah kita dapat tahu tu. Tapi ini memang kena bahas lain, sebab bimbang takut merosakkan nama Islam tu, dan merosakkan nama cucu Nabi, dan merosakkan nama para sahabat. Malah para sahabat tu yang Nabi jamin syurga. Nabi ada jamin 10 orang sahabat. Nabi kata Abu Bakar fil jannah, direct, masih hidup lagi.
Umar fil jannah. Satu-satu. Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Muawiyah seorang. Jadi antaranya adalah yang sama-sama dia. Macam mana cerita kenapa jadi begitu? Kerana ada bawa mulut orang ke macam mana ke? Ijtihad yang berbeza, pendapat yang berbeza. Itu kena kitab lain. Secara umumnya begitulah. Penyokong Yazid bagi racun dekat Sayyidina Hasan. Dan sakitnya bagi racun, dan sakitnya 40 hari. 40 hari Sayyidina Hasan sakit sebab racun tadi. Malah Nabi sendiri pun ada riwayat mengatakan Nabi sakit tu sebab kena racun juga. Tapi tak sempat makan habis, baru letak aje kesan pada racun. Yahudi racun Nabi. Kemudian Jibril tepis. Tak sempat. Kena sikit kat mulut Nabi. Itu yang kesan sehinggakan Nabi wafat kerana racun. Dan kerana ada orang Yahudi juga buat sihir kat Nabi. Sihir, Nabi pun kena sihir. Patung dia ada jarum, lepas tu dia lilit dengan 11 ikatan, letak dekat satu telaga. Akhir sekali Jibril bagi tahu, Nabi pergi ambil. Nabi nak buka lah, nak cabut jarum, nak buka ikatan tu. Maka Jibril ajar cara nak buka, tak boleh macam tu, macam ni. Baca apa? Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Semua sekali ada 11 ayat, 11 ikatan. Sebab tu kata nak elak sihir ni ataupun nak sihir ni bukan ayat canggih-canggih sangat pun. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas je. Tapi orang tak nak yang canggih-canggih sikit, ada ayat canggih-canggih. Canggih-canggih apa? Yang itu Nabi ingat dengan ayat itu je Jibril ajar. Nak apa lagi? Kita sebab dia duduk surah yang Allah kat Fatihah kat sebelah, surah yang terakhir pendek pula tu. Masa tadika dah hafal. Ada tak yang canggih-canggih sikit? Tak canggih lah. Itu habis canggih dah, Jibril ajar. Okey, sakitlah 40 hari dan diwafatkan dia. Lepas 40 hari tu meninggal lah pada 5 hari bulan Rabiul Awal tahun yang ke-50. 5 Rabiul Awal 50 Hijrah. 5 Rabiul Awal 50 Hijrah. Dia wafat kat situ. Dan ditanamkan dia pada Baqi' Al-Gharqad radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Ditanam dekat Baqi'. Tak tahulah sekarang ada ke tidak. Nak masuk payah. Nak masuk tak bagi masuk. Ada orang jaga. Kena pandai Time ada jenazah nak masuk kan, nak tanam, cuba masuk sekali belakang, ikut buat sibuk buat sibuk macam-macam. Boleh lah kot buat sibuk. Tapi kalau nak masuk sesaja tak bagi. Orang tak bagi. Orang dulu boleh masuk pakai. Orang sekarang bukan orang dulu. Kerajaan dulu bagi je. Masuk dulu tu dulu lah. Yang kerajaan baru-baru ni tak bagi. Yang anak-anak dia ambil alih ni kan, tak bagi lah. Habis kita ringkas berkaitan Hasan. Panjang lagi, boleh nak cerita panjang tapi tak sesuai lah. Okey, kita nak habiskan bab Husain pula secara ringkas je pun. Manaqib Sayyidina Al-Husain pula, cucu Nabi yang kedua. Dan ada pun Sayyidina Al-Husain, maka diperanakkan dia lahir pada Madinah Al-Munawwarah pada 15 daripada bulan Sya'ban, 15 Sya'ban pada tahun keempat daripada hijrah. 15 Sya'ban 4 hijrah. 15 Sya'ban 4 hijrah. Hasan pertengahan bulan Ramadan tahun ketiga hijrah. Ramadan ketiga hijrah. Hasan Husain Sya'ban keempat hijrah. Tak sampai setahun kan? Betul tak? Pertengahan Ramadan lahir, tahun ketiga hijrah. Itu Hasan. Husain lahir Sya'ban keempat hijrah. Betul lah. Tak sampai setahun.
Kalau kira tahun tu orang panggil kembar tahun kot kan. Kembar tahun. Awal tahun dengan akhir tahun. Okey? Dan adalah ibunya, Sayyidah Fatimah lah ibunya, bunting mengandung dengan dia, kemudian daripada diperanakkan akan Sayyidina Al-Hasan dengan 50 malam. Oh gitu. Sayyidina Fatimah melahirkan Sayyidina Hasan, kemudian 50 hari selepas itu maka mengandunglah Fatimah sekali lagi, yang mana dalam rahim tu adalah Sayyidina Husain. Habis tak ada nifas ke? Sebab itulah kena mari mengaji. Maksudnya bukan ni lah orang rumah tau. Ada kelas ni. Hai. Bila? Sebut. Adalah. Saya tengok jadual. Hari Rabu. Betul tak? Hari Senin. Hari apa sini? Hari Senin tak? Saya dah lupa. Hari Senin. Minggu pertama. Betul? Hari Senin minggu pertama. Suruh anak-anak perempuan orang rumah mari ni. Ada. Ni bulan Ramadan pun ada. Ni pun baru lepas Isnin baru ni. Kenapa pula saya kata gitu? Macam mana ni, tak ada nifas ke? Tiba-tiba mengandung 50. Sayyidatina Fatimah tak ada nifas. Dia di antara 3 orang yang tak ada nifas. Maksudnya keluar anak tak ada nifas. Kering gitu je. Special. Kerana apa? Kerana memuliakan Sayyidatina Fatimah, dia kuat ibadah. Jika dia ada nifas, maksimum nifas 60 hari. Kalau buatnya nifas 55 hari, tak ibadah dia 55 hari. Sebagai memuliakan, maka Sayyidatina Fatimah dipanggil Az-Zahra. Antara sebab, antara alasan kenapa dinamakan Az-Zahra adalah kerana dia tak pernah ada nifas. Adalah sebab-sebab lain lagi lah. Dia tak ada. Tak ada nifas. Jadi maknanya lahir-lahir tu, setelah 50 hari lahirnya Hasan, mengandung pula Sayyidina Husain. Kemudian tak sampai berapa bulan lah, 9, kira balik lah 9-10 bulan lepas pada tu, lahirlah pada bulan Sya'ban. Pada bulan Sya'ban tahun yang keempat Hijrah, lahirlah Husain. Alright. Dan menghanak, Allah, banyak bahasa-bahasa pelik lah sini. Menghanak mim ha nun kaf. Macam mana kita nak baca? Menghanak. Tu kata kalau kita baca kitab ni, saya nak kata belilah baca. Dia kata dia baca tak faham apa. Memang bahasa ni bahasa 300 tahun lepas. Dan tulisan dia tak ada bahasa baku, tak ada lagi waktu tu. Mim ha nun kaf. Apa? Kaf mim lam alif ya. Apa? Kaf mim lam alif ya. Kaf mim lam alif ya. Bahasa kita. Nak kata susahnya nak baca kitab ni. Kitab yang 100 tahun tu boleh lah, 50-50 lah, taklah susah sangat. Tapi yang 100 tahun, yang 300 tahun ni rare, payah nak baca. Kaf mim lam alif ya. Kamlai. Kamda tahulah. Kamlai. Kip apa benda lah. Dia bahasa dulu, dia bukan sekadar ejaan je, dia ada baris sekali. Kaf mim lam alif ya tu apa? Kumulai. Kaf tu baris depan. Oh, jam. Kumulai. Kata ayat mula-mula sekali, kaf mim lam alif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu kaf mim lam alif ya. Kataba, kaftaba, kitab, kita boleh baca alif ya nun. Jadi nak mula tu kaf mim lam alif ya tu tak boleh gigi, yang boleh kitab ini tu boleh, yang mula-mula ni duduk dekat situ. Apa benda berjam-jam tutup lah kita. Dia kena dia mula pada mula ayat yang tak apa, huruf apa ni, perkataan yang pertama, kalimah yang pertama tak lagi dah. Kaf mim lam alif ya, duduk main kat situ je. Takkan nak langkah ke apa benda. Akhirnya telefon, ustaz, saya nak tanya kitab ni.
Apa benda kaf mim lam alif ya? Kumulai. Loh, dia kata. Kena scam dia kata. Dia dah kena scam. Kaf mim lam alif ya tu kumulai. Kena letak baris lah. Kaf tu baris depan. Lah, tak terfikir dia kata. Kena baris. Ini pun sama ni. Mim ha nun kaf. Tu tak kaf ra alif lagi. Kaf ra alif apa? Dia baca kera. Bukan kira. Kaf tu ada bawah. Kalau kira tu kan jadi kera. Apa benda tu tiba-tiba kera masuk dalam kitab ni pula. Cerita pasal kera apa ni? Hendaklah mengkerakan zakatnya. Apa benda pula mengkera zakat? Mengkirakan zakatnya contohlah kan. Menghannak. Mim ha nun menghannak. Hannak ni dia campur bahasa Arab sikit sebenarnya. Mim me tu bahasa Melayu. Me. Ha nun ka tu, ha nun kaf tu hannak. Maksudnya kalau orang Melayu panggil tahnik. Mentahnik. Tu menghannak. Dan menghannak mentahnik akan dia. Siapa ni? Sayyidina Husain. Sayyidina Husain kena tahnik. Tahnik tahulah yang belah mulut orang Melayu panggil tu. Belah mulut. Akan dia oleh Rasulullah sendiri yang tahnik Husain dengan air liurnya, dengan maksud dia mamah-mamah kan, dan bang dan azan ia pada telinganya. Nabi sendiri yang azan, telinga kanan qomat telinga kiri, dan berludah ia ke dalam mulutnya. Yalah dia mamah tu, dan berdoa ia baginya, dan Nabi doa untuk cucu dia Husain ni, dan mempernamakan dia Husain, dan Nabi namakan dia Husain. Waktu tu tak ada orang lagi namakan anak Hasan Husain, tak ada lagi. Tak ada. Walaupun Hasan makna kebaikan, Hasan baik kan, tapi tak ada orang namakan. Nabi yang mulakan dengan Hasan dan Husain. Tapi Husain Sad ha sad ya nun Husain ada nama sahabat Nabi. Bukan nama sahabat Nabi. Ayah dia nama tu. Imran bin Husain. Tu ada. Sad bukan sin. Sad. Ha sad ya nun. Itu ada sahabat Nabi yang Husain tu. Kalau ha sin nun tak ada. Tak, orang tak namakan waktu tu. Kalau ha sad nun ada. Itu pun bukan sahabat Nabi, ayah dia. Imran, nama sahabat Nabi tu Imran bin Husain. Itu adalah Nabi namakan Hasan dan Husain. Pada hari yang ketujuh. Memanglah nak isytihar anak ni, nak isytihar nama anak hari ketujuh. Nak pilih nama tu, tak kisahlah pilih hari apa, tapi jangan beritahu orang lagi. Jangan bagi tahu orang lagi nama tu. Bila nak bagi tahu ataupun isytihar? Hari ketujuh. Hari ketujuh. Kalau pilih diam-diam, dia diam. Berdua suami isteri diam. Kita akan pilih nama, dia diam. Hari ketujuh nanti baru isytihar. Ikut Nabi lah caranya. Cara tu hari ketujuh. Dan mengakikah ia daripadanya dengan seekor kibas. Husain seekor kibas je Nabi akikah. Hasan 2 ekor. Di sinilah kita dapat faham sunat akikah lelaki dan perempuan seekor aja. Lelaki seekor, perempuan pun seekor. Sunat. Cuma afdal lelaki 2 ekor. Jadi kalau tak mampu ke, kurang bajet, buatlah seekor. Anak lelaki ni macam anak lelaki, buatlah seekor. Lepas tu kalau bila-bila dia buat seekor lagi. Kalau tak buat pun tak ada masalah dah, seekor. Sebab Husain seekor aja, Hasan 2 ekor. Jadi kita dapat faham akikah seekor bagi anak lelaki sunat, 2 ekor afdal. Ya. Nabi akikah. Dan bersabda ia bagi ibunya. Nabi pun bagi tahu ibunya. Maksud ibu tu anak Nabi lah, Fatimah lah. Cukur olehmu akan kepalanya. Botakkan kepala Husain. Dan bersedekah olehmu akan dengan seberat rambutnya akan perak, seperti memperbuat engkau pada saudaranya Al-Hasan. Nabi kata ni cukur. Lepas tu timbang, rambut tu timbang. Berapa gram? 1 ke 2 gram ke? Rambut tu biasa 1-2 je. Kalau 3 gram pun jarang-jarang lah. 3 gram lebat 3 gram. Biasa 1 dengan 2 gram. Timbang, kemudian nilaikan dengan emas atau perak. Nabi suruh perak, nilaikan dengan perak. Kemudian berapa nilainya, berapa dinar, berapa dirham, berapa dinar. Ambil, bagi dekat
fakir miskin. Seperti mana yang dibuat dekat Hasan. Sayyidina Hasan pun gitu juga. Maka Nabi suruh buat macam tu. Jadi kita pun kena buat gitulah, tanda kesyukuran. Dapat anak, cukur dia hari ke-7. Kalau panggil orang nak buat mahaban ke nak buat apa kan, yang potong sikit tu tak apalah, potong sikit. Masuk bilik cukur. Orang dulu dia panggil cukur jambul tu, sekadar nak bagi tahu, nak ambil berkat je siapa-siapa ni. Cari Pak Imam ke apa ke cari, okey, potong sikit. Takkan nak suruh dia cukur semua kat situ. Kan? Orang tengah tunggu kambing ni. Ekoh Jadi buat isyarat je, ambil potong tak tepi. Lepas tu tahnik sikit-sikit gitu je. Lepas pada tu masuk bilik, cukur berhabis, botak. Lepas botak, barulah pergi kedai emas untuk timbang rambut tadi. Kenapa kena pergi kedai emas? Sebab tak boleh tak naik kalau timbang kilo kedai Aceh tepi tu. Pergi tolong timbang sikit, tak ada penimbang. Timbang tak naik kilo dia. Dia kena yang emas tu, yang digital tu. Letak aja dia naik tu. Pergi kedai emas. Timbang. Lepas timbang, tengok berapa 1.5 gram. Tengoklah berapa. Lepas tu tanya terus dekat dia. Satu gram emas berapa ringgit? Ada tulis kat situ. Biasa kedai emas ada. Biasa timbang tu dia minta ada tempat RM5, ada tempat RM10. Dia minta macam bayar, takkan free lah, macam tu lah. Walaupun dia tak pakai modal pun. Biasalah nak pakai orang punya. Bayar je lah RM5, RM10 untuk timbang tu. Lepas tu tanya dia berapa harga 1 gram emas. Dia tunjuklah tu. Tengoklah berapa. RM320. Saya letak je lah harga RM320. Berapa berat ni? Berat 1.5 gram. Maknanya kalau kita kira itu 320, 400 lebih dekat RM500. Ambil duit RM500, cari fakir miskin, bagi. Sunat buat gitu. Oh, tak mampu mas. Tak apa. Buat macam Nabi. Percaya apa? Tanya perak. Perak murah je. Berapa puluh ringgit je. Berapa 30-40 ringgit je. Jadi bila macam tu, kira-kira lebih kurang dalam RM25, RM30 macam tu je. Perak. Lepas tu cari fakir miskin, bagi. Buat macam tu. Sebagai tanda kesyukuran. Okey, habis. Dan daripada Abi Hurairah berkata ia, aku lihatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghisap ia akan air liur Al-Husain seperti menghisap seorang akan buah tamar. Yalah yang tahnik tadi lah. Tahnik Nabi ambil, mamah Nabi ambil, macam-macam cara Nabi buat. Antara tahnik Nabi mamah keluarkan masuk mulut budak tu. Antara juga buah tamar tu gigit kemang-kemang gitu je, bagi dia lembut-lembut sikit, suap budak tu. Lepas tu budak tu, budak baru umur 7 hari, gigit balik. Dah gigit balik. Maksudnya begitulah. Maka bertukarlah air liur Nabi dengan Husain. Itu antara satu kemuliaan. Dan bersabda Rasulullah padanya, hai Tuhanku, Nabi doa lepas pada tu, bahawasanya aku kasihkan dia, aku sayang dekat ni, cucu aku ni, Husain ni. Maka kasih olehmu akan dia. Maka ya Allah, engkau berilah belah kasihan juga pada dia. Okay? Dan kasih olehmu akan mereka yang kasih akan dia. Nabi doakan, ya Allah, aku kasih dekat dia. Maka engkau kasihkanlah dia juga. Okay? Dan ya Allah, aku minta padamu untuk engkau kasihkan orang yang kasih pada dia. Kalau kita kasih pada Sayyidina Husain, kita termasuk dalam doa Nabi. Macam tu lah. Kita termasuk dalam doa Nabi. Jadi kalau kita dah tahu macam tu, kita kena kasihkan Husain. Soalannya nak kasih macam mana? Kita kena belajar sejarah. Bila kita kenal, baru kita ada kasih. Baru mari cinta tu. Tak kenal, maka tak cinta. Kenal baru cinta. Jadi kita tak kenal cucu Nabi, maka tak apa, tak ada masalah. Cuma kita tak termasuk dalam doa Nabi, rugilah. Dah tak tahu dah Nabi doa gitu, kenapa kita tak kasih je Sayyidina Husain? Nak kasih, mana boleh main aku kasih, mana boleh. Kena baca kisah dia, macam mana dia mati nanti. Nanti ada di bawah sikit lah. Lepas tu kenapa Syiah pula ambil dia, mengangkat dia sebagai imam dan sebagainya. Kenapa? Dah tahu cerita dia, hidup dia, maka mari kasih kat hati. Maka bila mari kasih dekat hati, maka kita termasuk dalam orang yang Nabi doakan.
Bukannya susah. Tapi macam dalam tahiyat kita baca apa? Sana. Dalam tahiyat tu kita ada mendoakan untuk orang-orang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Selamat sejahtera ke atas kamu. Kita semua baca. Hamba yang soleh. Wahai hamba yang soleh. Jadi kalau kita soleh, kita termasuk doa berjuta bilion, tak tahu trilion orang yang baca tahiyat. Sebab orang yang baca tahiyat mesti kena baca, kalau tidak sembahyang tak sah. Dia kata selamat sejahtera ke atas hamba-hamba yang soleh. Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Jadi kalau kita soleh, kita terima doa daripada berapa saya tak tahu, daripada start bermula adanya tahiyat tu lah. Sebab orang doa ni assalamu alaina, assalamu ala, sejahtera ke atas kamu, selamat ke atas kami dan ke atas kamu. Kalau jadi soleh, kita akan terima. Oh, sampai kiamat orang doa dalam sembahyang tanpa sedar. Macam itulah juga dalam bab ni. Bila kita sayang kepada Husain, maka kita akan termasuk dalam doa Nabi. Dan bersabda ia pula, barang siapa menyukakan dia bahawa melihat kepada penghulu, siapa yang korang semua, siapa yang suka ataupun nak tengok melihat kepada penghulu, ketua segala orang muda ahli syurga. Kalau nak tahu ketua pemuda lah, ketua pemuda. Nak tahu ketua pemuda syurga, KP, ketua pemuda syurga, maka hendaklah melihat ia kepada Al-Husain. Tapi kita tak boleh lah. Maka itulah kehebatan Husain. Dan adalah ia terlebih menyerupai Nabi daripada pusatnya hingga kepada mata kakinya. Itu kata dah. Samanya Husain ni daripada pusat sampai kaki. Sama dengan Nabi. Sama tu mirip lah. Mirip. Pusat ke atas Hasan, pusat ke bawah Husain. Dan diriwayatkan daripada Ummil Fadl Ibnu Al-Abbas, berkata ia, memasuk aku kepada Rasulullah. Aku pergi jumpa Rasulullah dengan dia, yakni dengan Sayyidina Husain. Aku bawa Sayyidina Husain, aku masuk pergi jumpa Nabi. Okey. Maka aku hantarkan dia atas ribanya. Aku letaklah dekat atas riba ni, cucu dia kan, letak Husain atas riba Nabi. Kemudian berpaling aku sedikit. Lepas dah letak tu macam paling sikit lah. Tengoklah paling, takkan nak tengok je kan, berpaling sikit. Tiba-tiba aku lihat keluar air mata Rasulullah. Nabi menangis. Maka sembah aku tanya, dengan bapaku dan ibuku tebusan engkau ya Rasulullah. Kalau bahasa sekarang dia bersumpah lah, demi ayah dan ibuku, macam tu lah. Kalau bahasa dulu, maka sembah aku dengan bapa dan ibuku tebusan engkau ya Allah. Ya Rasulullah, ya Allah, ya Rasulullah. Apalah yang menangiskan di kau? Apa yang menyebabkan kau menangis tiba-tiba ni? Maka sabdanya, Nabi pun jawab, datang Jibril. Jibril datang tadi. Masa kau paling-paling tu, Jibril datang. Maka mengkhabar ia akan daku. Dia bagi tahu, dia bisik kat aku, bahawasanya umat aku akan datang lepas daripada ini, akan membunuhkan anakku ini. Nabi bahasakan anak dia lah, bukan anak, cucu. Akan bunuh anak ini. Nabi tahu dah, anak ini akan dibunuh. Dan mendatang ia akan daku dengan tanah kuburnya daripada tanah yang merah. Nanti macam mana? Tu tanah yang merah. Macam bahasa kiasan lah. Bahasa kiasan. Nanti akan mendatang ia akan daku. Maksudnya dibangkitkan nanti dalam keadaan daripada tanah yang merah.
Gini, dia bangkitkan dekat padang mahsyar, macam mana kita mati? Kita mati umur 30, kita bangkit umur 30. Kita mati umur 60, bangkit nanti kat padang mahsyar umur 60 juga. Sebagaimana kita mati, sebegitulah kita bangkit. Okey. Jadi, dia kata kat sini, secara kiasan, Hasan nanti, malah anak dia, Sayyidatina Fatimah, akan dibangkitkan nanti dengan tanah yang merah. Maksud tanah merah ni, akan ada darah dekat pakaian. Kena bunuh lah tu maksud dia. Adalah kiasan dia. Nabi sebut kiasan. Okey. Ada di belakang ni, ada satu di belakang ni, ada sikit hadis yang tak ada dalam kitab, tapi ada di nota kaki. Bersabda Nabi SAW, apabila dihimpunkan segala manusia daripada himpunan hari kiamat, dibangkitkan nanti, memanggil oleh yang memanggil. Memanggil oleh yang memanggil. Daripada belakang dinding arash, ada suara menyeru, hai segala ahli mauqif. Mauqif ni berdiri tunggu kiamat lah. Berdiri tunggu pembicaraan. Mauqif dia panggil. Berdiri beratur kan. Wahai orang yang beratur. Okay? Kejamkan oleh kamu segala mata kamu. Kamu semua pejam mata. Okay? Hingga sudah melalui Siti Fatimah anak Muhammad. Sehingga Siti Fatimah lalu. Sebab jangan bagi tengok. Tak nak bagi tengok. Maka melalui ia dan di atasnya kain. Maka Siti Fatimah pun lalu, kain bercelumur dengan darah Sayyidina Husain. Ada kat pakaian tu. Ni kat padang mahsyar ni. Dan berpegang ia dengan tiang arash. Dan berkata ia, engkau Tuhan yang jabbar, kata Siti Fatimah. Lagi adil kamu. Hukumlah antaraku dan antara orang yang membunuh akan anakku. Kau hukumlah orang yang bunuh anakku Husain ni. Maka menghukum Allah Ta'ala antaranya dan antara orang itu. Maka nampaklah orang tu kena hukum. Kemudian berkata ia, hai Tuhanku. Kemudian berkata ia, hai Tuhanku, kamu terimalah syafaatku akan pada orang yang menangis ia akan musibahku. Kat sinilah, okay? Maka menerima syafaat dia oleh Allah Ta'ala pada mereka itu. Kan dia kata apa tau? Dia kata, hai Tuhanku, kamu terimalah syafaatku akan pada orang yang menangis ia akan musibahku. Aku musibah, iaitu kematian anak Husain. Aku sedih. Siapa yang menangis dengan macam mana aku menangis sebab sedih kematian anak, siapa yang menangis juga aku nak bagi syafaat, maka Allah makbulkan untuk bagi syafaat siapa yang sedih dengan kematian Husain. Inilah Syiah ambil tu, yang dia pukul badan tu. Dia faham cara lain. Dia kena sedih. Kalau tak sedih nanti macam mana nak dapat syafaat? Maka dia sedih tu yang dia pukul tu. Husain. Cuba tengok dalam YouTube ada. Dia pukul badan berdarah-darah sebab dia nak sedih. Dan darah Husain. Panjang bab cerita tu pun panjang juga. Maka saya sambung balik cerita tadi sambung balik. Maka adalah wafat Husain pada bumi Karbala. Sebab tu dia orang semayang, Syiah semayang, dia sujud atas satu macam batu tu, bulat macam shilling. Dia sujud tu atas shilling tu, atas batu yang dia ambil daripada Karbala, satu tempat nama Karbala. Tu dia. Itu antara sujud yang batil dia panggil. Sujud, kita sujud bagus, tapi sujud dia sujud batil. Sebab sujud atas batu Karbala. Syiah pun banyak jenis. Yang paling jahat sekali Rafidhah. Dia ada juga Syiah lain. Ada apa? Houthi. Lepas tu ada Zaidiyah. Macam-macam Syiah ada. Dekat Yaman masih lagi ada. Yang mazhab dia nak sama macam mazhab Syafi'i pun ada. Ada. Nak sama je. Dia kata mazhab tu Syiah Zaidiyah katanya. Nak sama dengan mazhab Syafi'i. Ada yang macam-macam. Ada yang Jibril salah bagi wahyu tu pelik lah. Mazhab Syiah pelik lah. Jibril nak turun wahyu dekat Sayyidina Ali, pergi turun kat Nabi. Dia pergi turun Allah. Jadi akhir sekali Nabi terpaksa jadi Rasul lah. Padahal untuk itu yang pelik-pelik lah. Ada macam-macam lagi. Imam 12 tu yang Rafidhah tu jahat kat tu. Itu pun. Jadi ada yang baik dari sudut perangai lah.
Akidah tetap salah juga, cuma baik. Ada yang jahat, ada yang masuk politik, ada Syiah dia main masuk ke politik, ada. Malah politik itu salah satu daripada akidah dia. Akidah. Kita politik ni pekah, ijtihad. Kita kata ni betul, orang lain kata salah. Tak semestinya orang kata salah tu dia betul, tak mesti dia tu salah. Ijtihad. Tapi Syiah tidak, dia akidah. Lain macam akidah. Dan wafatnya bumi Karbala, dibunuhkan dia oleh tentera Yazid. Yazid lagi. Ini kisah dia panjang. Pada hari Ashura. Hari Ashura yang kita sambut hari Ashura, kita makan bubuk. Sedap buang Ashura. Dorang gini. Pukul badan, sakit. Pada tahun ke-60. Tahun ke-60, maknanya 60 Hijrah. Amalahumullahu ta'ala bima yastahiqunahu wa radiya anhu wa ardah. Maksud dia, Allah, dia tak ada tulis maksud di sini. Allah yang Maha Kuasa memperlakukan mereka dengan apa yang patut mereka terima, dan dia redha kepadanya, dan mereka juga redha kepada Tuhannya. Dan ditanya, ni perenggan tak habis dah. Dan ditanya orang akan Imam Ja'far As-Sadiq. Beberapa terkemudian takwil mimpi itu. Ada orang mimpi, Nabi mimpi. Nabi ada mimpi. Maka mimpi Nabi itu ditanya oleh Ja'far As-Sadiq. Dan Ja'far As-Sadiq jawab, 50 tahun, kerana bahawasanya Nabi SAW mimpi ia seolah-olah anjing yang bertampung hitam putih menjilat pada darahnya. Nabi mimpi ada anjing tu hitam putih, tompok, jilat darah Nabi. Luka ke Nabi, jilat darah Nabi. Maka mentakbir ia. Maka Ja'far As-Sadiq ni dia takbir, dia orang Islam panggil tafsir lah, tafsir mimpi. Orang tu panggil takbir, ada panggil takbir, macam-macam ada lah. Tafsir mimpi. Maka mentakbir ia dengan bahawasanya seorang laki-laki lagi akan membunuh ia akan cucunya Husain. Nabi kata Husain akan dibunuh, seorang lelaki akan bunuh Husain, cucu aku. Cuma yang menariknya, maka adalah Ash-Shamar ibnu Zil Jaushan yang membunuhkan Sayyidina Husain. Betul lah lelaki. Tapi yang menariknya, Ash-Shamar ibnu Zil Jaushan ni sopak, ada tompok-tompok tai unta lah, tompok-tompok badan dia. Maka adalah ia takhir demikian itu daripada mimpinya dengan 50 tahun. Maksudnya Nabi mimpi, cuma yang tafsir waktu tu, sebab mimpi Nabi ni wahyu, mimpi kita yang main nanti tu. Mimpi Nabi betul, mimpi para Nabi betul. Sebab tu Nabi Ibrahim sanggup sembelih anak dia, sebab mimpi para Nabi ni betul, bukan main nanti tu. Mimpi tu adalah wahyu. Jadi bila Nabi kita mimpi, anjing jilat darah dia masa dia luka tu, dia mentakbir mimpi, dia mentafsir mimpi tu, bahawasanya ada orang lelaki, yang lelaki tu akhir anjing lah, yang akan bunuh cucu dia, yang ini Husain. Habis kat situ je. Bila setelah 50 tahun, maknanya Nabi dah wafat lama lah, sebab dia 60 tahun, 60 Hijrah. Peristiwa itu 60 Hijrah. Nabi mimpi 50 tahun sebelum tu, ketika di Madinah lah. Okay? Lepas 50 tahun, maka terzahirlah mimpi Nabi, tapi lagi detail, iaitu yang bunuh tu pula dia sopak, tampung-tampung, tampung-tampung muka dia. Maka dia kata kat sini, terzahirlah mimpi Nabi tu, mukjizat mimpi Nabi tu terzahirlah setelah 50 tahun. Kita ingatkan habis kat situ aje. Maka yang bunuh tu memang sopak. Sopak ni dia tampur-tampur putih yang macam tu kan. Macam kena kelorok. Macam dia kena kelorok. Habis cerita Husain. Okey, kita akan sambung bab al-faslu rabi', fasal yang keempat, pada menyebutkan kelebihan Sayyidina Abi Bakar As-Siddiq. Bulan 5 nanti, lama lagi. Wallahu a'lam. Panjang umur, murah rezeki. Kita jumpa lagi. Kita sudah dengan tasbih kafarah. Dan
Suratul subhanakallahumma wa hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillah. Alladzina amanu wa amilus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.